bab pada menyatakan tentang khatamun nubuwah. Dimaksudkan dengan khatam nubuwah di sini adalah tanda kenabian yang berada di belakang badan Nabi SAW. Jadi saya sebut di sini pada bait yang ke-16, tanda kenabian Nabi yang mulia ada terdapat di belakang badannya. Jadi tanda kenabian Nabi iaitu khatam nubuwah itu ada di belakang badan Nabi SAW. Di bahagian mana? Di bahagian berbetulan dengan jantung Nabi SAW, di belakang dan sebelah kiri sikit, berbetulan dengan jantung Sayyidina Rasul SAW. Bagaimana bentuk khatam nubuwah itu? Disebut lembut jika disentuh pada tempatnya, punya bulu halus di sekelilingnya. Jadi bentuk khatam nubuwah ini adalah daging yang timbul sebesar telur burung puyuh ataupun telur burung merpati. Dalam satu riwayat sebesar Allahumma salli ala Muhammad, telur burung kasawari. Besar tu. Jadi kata ulama, perbezaan tadi mengikut kepada tubuh badan Nabi SAW. Dia tidak berbentuk satu. Dia kadang jadi besar, kadang dia jadi kecil dan seumpamanya. Jadi dia boleh bertukar-tukar. Jadi lembut jika disentuh pada tempatnya, punya bulu halus di sekelilingnya. Jadi dia ada bulu-bulu halus di sekeliling khatam nubuwah tadi. Jadi khatam nubuwah di sini tidak ada tulisan. Macam mana yang kita adakan dijual tu, khatam nubuwah ada 3 segi, yang ada ditulis perkataan yang seumpamanya, itu mungkin cok. Itu bukan khatam dengan makna yang berada di belakang badan Nabi SAW. Jadi khatam yang kita bincang di sini adalah berkait dengan yang berada di belakang badan Nabi SAW. Sebab tu kata ulama faedah. Sebahagian ulama mengatakan, kata Imam Bajuri rahimahullah dalam syarahan beliau, seseorang yang mempunyai tahi lalat di belakang badannya yang terdapat bulu di atasnya, maka dia akan mendapat banyak ujian serta ahli keluarganya juga akan ditimpa sesuatu yang tidak disukainya. Balik buat tengok balik. Ini kata Imam Bajuri. Imam Bajuri sebut, faedah ulama sebut, kalau belakang badan kita ada tahi lalat, tahi lalat tu ada bulu. Dia akan dapat ujian seperti mana yang ditimpa ujian tersebut. Tak samalah macam Rasul, tapi kena juga dengan ujian nanti. Nabi SAW mempunyai tanda di belakang badan Nabi SAW, khatam nubuwah tadi, dan Nabi diuji dengan ujian yang berat oleh Allah SWT. Dan khatam ini berlaku khilaf di kalangan ulama, bilakah berada khatam tersebut di belakang badan Nabi SAW. Nanti kita tengok disebutkan dalam selepas ini pada muka surat yang seterusnya tu. Saya sebut di sini bentuknya sebesar telur burung puyuh. Ada riwayat terang lagi bersuluh. Jadi ada riwayat kata sebesar telur burung merpati, sebesar telur burung puyuh, sebesar telur burung na'amah. Na'amah apa dia? Burung kasawari pun ada. Dan kadang-kadang khatam nubuwah ini warnanya merah, kemerah-merahan. Kadang dia bertukar menjadi kehitaman, kadang bertukar menjadi kehijauan. Jadi hijau pun benar. Jadi warna hijau. Jadi melihat kepada mazaj ataupun suhu dan juga bentuk tubuh Nabi SAW dan perasaan Nabi SAW. Jadi dia berubah-ubah mengikut kepada bentuk tadi. Dan ada riwayat sahabat mengatakan bahawa khatam nubuwah tadi pernah dipegang oleh mereka sebesar penumbuk. Besar penumbuk duduk belakang Nabi SAW. Baik. Para Nabi juga punya tandanya, ada pada tangan kanan mereka. Para Nabi ada tanda. Semua Nabi ada tanda. Dan tanda mereka di mana? Di tangan kanan mereka. Di sini, di atas tangan kanan. Ini kata Al-Imam Qadhi Iyad dalam Asy-Syifa bi Ta'rifi Huquqil Mustafa. Sebut ada tanda di sini. Baik, kenapa tanda ini diletakkan? Tanda ini diletakkan oleh Allah kepada para Nabi untuk dikenali. Jadi kalau orang tengok ada tanda tu, tahu kata ni Nabi pada waktu tersebut.
Dan yang kedua, kalau Nabi-Nabi masuk dalam hutan jumpa dengan binatang buas, haram bagi binatang buas mendekati para Nabi dan menyakiti para Nabi. Maka bila tengok tanda tu je, binatang akan berkhidmat dengan para Nabi tersebut, bukan mengapa-apakan. Singa, gajah, rimau, semua akan tunduk dan kemudian berkhidmat dengan Nabi tersebut. Nabi kita Muhammad tandanya di belakang, bukan di tangan. Kenapa? Karena tidak perlu pada binatang melihat tanda tersebut. Melihat Nabi saja terus berkhidmat dengan Nabi SAW. Tak perlu tanda. Tanda tak di belakang, tak letak kat tangan. Nabi-Nabi lain kena tak di tangan. Nabi Muhammad di belakang badan. Sebab tu kita sebut di sini, Nabi kita zahir kenabiannya tidak perlu tanda pada tangannya. Jadi Nabi tak perlu tanda di tangan. Tanda cukup di belakang, karena zahir kenabian Nabi SAW tanpa perlu melihat tanda tersebut. Kecuali ada di kalangan sahabat yang pernah mempelajari kitab-kitab yang terdahulu, disebutkan kata Nabi ada tanda, seperti Sayyidina Salman Al-Farisi. Sayyidina Salman masuk agama semua. Beliau pernah berkhidmat dengan bapaknya dengan agama Majusi, nyembah api, selama ratusan tahun. Umur Sayyidina Salman berapa? Berapa umur Sayyidina Salman? Hafiz, berapa umur Sayyidina Salman? Berapa? Tak nak dengar. Berapa umur Sayyidina Salman? 400 tahun. 400 tahun. Satu riwayat kata 350 tahun. 350, sebagian kata 400 tahun. Umur beliau, umur Sayyidina Salman. Dan Nabi sangat kasih dengan Sayyidina Salman. Dan Nabi mengatakan, Salman minna wa ali baitina. Salman adalah daripada kami dan beliau adalah ahli keluarga kami, kata Rasulullah. Karena kasihnya Rasul kepada beliau. Sayyidina Salman pernah masuk Kristian dan dia pernah duduk dengan rahib-rahib Kristian dan mereka menceritakan tentang kedatangan Nabi Muhammad, dan maka beliau pun datang ke Madinah. Pada tu dia datang nak pergi ke Madinah, sampai tengah jalan kena rompak, kemudian dia dijual di Mekah. Dia dihamba. Dia kena jual. Bawa dia pergi ke Mekah, dijual di suk. Seorang Yahudi beli dia. Orang Yahudi beli Sayyidina Salman, balik ke Madinah, dan kemudian dia bertugas untuk menanam pohon kurma di tanah tersebut. Yahudi tugaskan dia untuk dia tanam pohon kurma. Dia kena jual. Sebab kena rompak, lepas tu kena jual. Jadi hamba. Jadi dia ambil peluang. Tiap-tiap hari dia akan pergi ke majlis Nabi SAW, melihat Nabi dan melihat tanda Nabi SAW. Jadi sebab tu dia akan bawa hadiah. Sebab dalam kitab-kitab yang terdahulu sebut, Nabi akhir zaman dia tidak akan makan sedekah, dia makan hadiah. Hadiah dia terima, sedekah tak terima. Jadi sebab tu dia bawa makanan, bawa kurma dalam satu bekah, pergi kepada Nabi. Nabi tanya kepada Sayyidina Salman, "Ma hadha ya Salman?" Ni apa dia wahai Salman? Nabi Sayyidina Salman kata, "Sadaqatun laka wa li ashabik." Ini sedekah kepada kamu dan kepada para sahabatmu. Lepas tu kata Sayyidina Rasul, "Irfa'ha." Angkat, bawa balik. "Fa inna la na'kulu sadaqah." Kami tak makan sedekah. Bawa balik. Nabi tak sebut terus, Nabi tak kata, "Lakin nahnu na'kul hadiah." Hadiah kami ambil, tukar, bagi jadi hadiah kalau apa. Tak. Sebab apa? Sebab Nabi tahu dia akan main pula esok. Sebab Nabi nak bagi dia sendiri terima keyakinan tersebut dengan ilmu dia. Nabi dah tahu dah mana dia, apa yang dia akan buat. Di sini bukan bermakna Nabi mentakhirkan pengislaman Sayyidina Salman. Ini kan berlaku bincang dalam kitab fiqh. Kalau seorang tengah khutbah dalam mazhab Hanafi ni, dalam mazhab Hanafi, ulama Hanafi bincang masalah ni. Kalau seorang duduk atas mimbar tengah khutbah, tiba-tiba ada seorang lelaki main, kata dia, "Wahai khatib, saya nak masuk Islam, boleh ke tak?" Tok khatib tengah khutbah, rukun tak habis gini. Lepas tu dia kata, "Sabar sat. Lagi habis khutbah, habis main Jumaat, kita jumpa lagi." Kata ulama mazhab Hanafi, tok imam pun kafir pada waktu tu. Mazhab Hanafi kata kafir tu kali dengan tok khatib. Kenapa? Karena dia redha dengan kufurnya orang tadi sampai habis Jumaat. Sebab tu kata ulama, "Man radiya bil kufri faqad kafar." Siapa redha dengan kufur, maka dia pun kufur. Jadi tu imam pun kafir kali, kata dia. Sakat.
Jadi macam mana dengan Rasulullah tadi? Rasulullah tak terus bagi tahu kepada Salman untuk Sayyidina Salman masuk Islam terus pada waktu tu. Malah ditangguhkan sampai esok untuk buat mai pula hadiah, baru masuk Islam selepas tu. Ini dalil menunjukkan kata Nabi mengetahui perkara yang tidak diketahui oleh orang lain, dan Nabi mengetahui apa yang telah ditetapkan oleh Allah kepada Sayyidina Salman. Kata dia tak akan mati selepas tu. Nampak? Hal ini dalil kepada keluasan ilmunya Rasulullah SAW dan pengetahuan Nabi terhadap sesuatu melebihi pada masa yang Nabi ada pada waktu itu. Waktu Nabi mengetahui perkara tadi di depan akan datang sampai ke akhir zaman, semuanya Nabi tahu, dan pernah Nabi cerita semua benda tersebut dalam satu hari kepada para sahabat dalam khutbah Nabi SAW. Sayyidina Abi Hurairah kata, siapa yang ingat, siapa yang tak ingat, tak ingatlah. Nabi habis semayang subuh, Nabi naik atas mimbar khutbah, cerita semua benda. Kemudian Nabi turun semayang zuhur. Kemudian Nabi naik pula habis semayang zuhur, sambung lagi sampai asar. Nabi naik turun semayang asar, naik pula cerita lagi sampai maghrib, turun pula, naik pula sampai isyak, turun pula. Sayyidina Abu Hurairah kata, siapa ingat, siapa tak ingat, tak ingat. Dan Sayyidina Abu Hurairah ingat semua cerita tersebut sebab didoakan oleh Nabi SAW. Itu yang disusun oleh Imam Al-Qattani, ada sebuah kitab, benda-benda yang disebutkan oleh Nabi SAW yang berlaku pada waktu sekarang. Contohnya taqarrubuz zaman, cepatnya masa. Itu salah satu daripada bentuk yang Nabi telah sebut. Apa dia benda yang mencepatkan masa? Salah satunya, yang pertama, pos laju, termasuk yang Nabi sebut. Yang kedua, kenderaan awam yang kita pakai sekarang ni, kenderaan yang kita pakai dengan kereta api, kapal terbang. Maksudnya Nabi dah sebut dah. Nabi kata nanti akhir zaman masa akan jadi semakin cepat, taqarrubuz zaman, dan masa dan tempat akan jadi semakin hampir dan tidak terpisah lagi dengan masa yang panjang. Dulu orang kalau daripada Pedu nak pergi ke Sungai Petani 3 hari jalan kaki. Dulu Pedu ke Sungai Petani lebih pada dekat-dekat 2 berhala, jadi lebih kurang 3 hari 3 malam kalau jalan kaki. Kalau naik kenderaan kuda ke, naik binatang ke, kena berhenti rehat dulu, lebih kurang 3 hari. Tapi kalau lah tak sampai 1 jam, ataupun 1 jam lebih sikit. Dulu 3 hari, sekarang 1 jam. Tak taqarrubuz zaman kan. Itu kata Nabi, kata Imam Qattani, ini termasuk salah satu daripada mukjizat Nabi memaklumkan kata berlaku pada akhir zaman tersebut. Dan Nabi pernah sebut juga akan didengar suara yang jauh pada yang dekat. Telefon, orang duduk jauh dengar suara dekat. Itu disebut semua oleh Nabi SAW dalam hadis, dan itu juga dikarang oleh Syekh Ahmad Al-Umari dalam kitab beliau tentang risalah tentang akhir zaman. Dia ada tulis juga tentang masalah tadi. Tamam. Jadi cerita apa tadi lupa. Apa yang saya cerita ni? Sayyidina Salman. Jadi Sayyidina Salman esoknya datang lagi bawa bekah. Memang jumpa tak depan Nabi. Nabi tanya, "Ma hadza ya Salman?" Ni apa pula ni hari ni? Dan Salman kata, "Hadiyatun lak." Semalam sadaqatul laka wa li ashabik. Semalam disebut apa? Sedekah kepada kamu dan sahabatmu. Tamam. Hari ini hadiyatul lak, hadiah khusus untuk kamu saja Rasulullah. Sahabat tak, kamu saja hadiah. Tengok Nabi dia bezakan kan pada takbir kalimah dia dengan Nabi SAW. Terus Nabi kata apa? Udul. Mai dekat makanan Nabi. Dan kemudian Nabi ambil dan Nabi makan, dan Nabi hadiahkan juga, berikan kepada para sahabat pada waktu tersebut. Dan waktu itulah dia sampaikan riwayat kata waktu tu jugalah dia nak tengok belakang Nabi. Tak, riwayat dia selepas tu. Kalau riwayat yang lebih panjang lagi, selepas tu dalam beberapa masa Sayyidina Salman nak tengok tanda yang seterusnya, iaitu khatam nubuwah belakang badan Nabi. Waktu tu ada seorang sahabat wafat di Baqi'. Nabi menghadiri jenazah tersebut, dan Nabi pakai kain burdah, kain Nabi tak selempang atas bau. Kemudian Sayyidina Salman datang pada waktu itu, dan Nabi tahu, Nabi kata, "Meh." Sayyidina Salman main pada jauh, main jalan. Nabi tengok dia, "Meh." Nabi panggil, terus Nabi buka, tengok. Maksud Nabi tahu apa yang ada dalam hati Sayyidina Salman. Masuk Islam beliau pada ketika itu.
Jadi dia bukan masuk Islam waktu bagi hadiah tu. Dia masuk Islam setelah melihat tanda yang kedua, melihat tanda pada badan Nabi SAW. Sebab tu baca Syama'il ni dia kena gabung juga dengan hadis, tengok balik, baru kita akan nampak cerita tadi dengan lengkap. Bila Sayyidina Salman masuk Islam, setelah mana peristiwa melihat belakang badan Nabi, iaitu khatam nubuwah, dan peristiwa tadi berlaku dalam masa yang sama? Tidak, beberapa hari selepas itu. Selepas itu ketika kematian seorang sahabat, maka beliau datang dan masuk Islam ketika itu. Itu cerita dia. Jadi kemudian di sini dibincang, bila khatam nubuwah ni ada pada nota kaki yang ke-21, saya tulis di bawah tu faedah. Adakah khatam nubuwah ini dilahirkan bersama dengan Nabi SAW? Khatam nubuwah ni waktu Nabi lahir ada terus kan? Atau adanya ia setelah Nabi lahir? Waktu Nabi lahir tu ada terus, ataupun setelah Nabi lahir baru ada, atau diletakkan ketika peristiwa pembelahan dada, atau ketika Nabi diutuskan? Kata Imam Ibnu Hajar, yakni Ibnu Hajar Al-Asqalani, pandangan yang terkuat adalah yang ketiga. Ketiga yang mana satu ni? Iaitu ketika dibelah dada Nabi SAW. Jadi waktu ketika Nabi dibelah dada, waktu itulah diletakkan tanda kenabian pada Nabi. Bila? Di kampung Bani Sa'ad. Waktu Nabi dibelah dada di kampung Sayyidatina Halimatus Sa'diyah. Waktu itulah diletakkan khatam nubuwah, dan ini dijazamkan oleh Al-Imam Qadhi Iyad rahimahullahu ta'ala. Dijazamkan oleh beliau. Saya sebut itu Al-Mawahib. Al-Mawahib yang saya maksudkan di sini bukan Mawahib Laduniyah karangan Imam Qustulani, tapi Mawahib Laduniyah karangan Imam Bajuri radhiyallahu anhu. Karena Imam Bajuri ada syarah bagi Syama'il, namanya juga Mawahib Al-Laduniyah, sama tajuknya. Sama. Jadi itu maksud yang kita bincangkan. Dan ini tanda kenabian Nabi SAW, khatam nubuwah. Dan ketika Nabi wafat, khatam nubuwah diangkat kembali, hilang. Batu Sayyidatina Safiyah, ibu saudara Nabi kita Muhammad SAW. Ibu saudara Nabi ada 5 orang, tak silap. Kesemuanya kafir kecuali Sayyidatina Safiyah seorang saja Islam. Sayyidatina Safiyah juga lah yang berjumpa dengan Rasulullah, dan suruh Nabi doa tu masuk syurga. Dia kata, ya Rasulullah, doa saya masuk syurga ya Rasulullah. Maka Sayyidina Nabi kata, orang tua tak ada dalam syurga. Nabi melawak, orang tua tak ada dalam syurga. Menangis Sayyidatina Safiyah, lari balik, tak ada nak cerita habis, lari balik lah, teriak. Lepas Nabi pun beritahu kat sahabat, tolong beritahu balik kepada ibunda kita, maklum kepada beliau, ia dalam syurga tidak ada orang tua. Kenapa? Karena semua yang masuk syurga akan bertukar kembali menjadi muda semua. Jadi tak ada tua. Itu maksud Nabi SAW. Jadi Nabi pun bergurau, tapi gurauan Nabi gurauan yang benar. Ada seorang lelaki main jumpa dengan Nabi, nak main minta pinjam unta. Nabi kata kepada sahabat tadi, saya akan pinjamkan kamu dengan anak unta, kata dia. Dia kata, anak unta nak buat apa ya Rasulullah? Nak bawa barang, macam mana kalau anak unta kecil? Dia kata, adakah unta yang tak jadi anak kepada unta lain? Semua unta anak kepada unta sebelum dia. Jadi unta besar pun anak unta sebelum tu. Jadi Nabi melawak dengan lelaki tadi. Faham tak faham? Apa tak gelap? Tu jadi Nabi melawak lah, Nabi melawak. Jadi apa ni, Sayyidatina Safiyah waktu Nabi wafat, beliau datang. Waktu sebab orang masih keliru, betul ke Nabi dah wafat ataupun Nabi ditidurkan oleh Allah contohnya. Maka Sayyidatina Safiyah datang, kemudian dia sentuh belakang Nabi, sentuh-sentuh, khatam nubuwah tidak ada lagi. Maka kata beliau, ini tanda kepada telah terangkatnya Nabi SAW, karena khatam itu telah diangkat oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Itu maksudnya. Dan Sayyidina Abbas, bapa saudara Nabi, ketika melihat wajah Nabi waktu ketika Nabi sedang nazak pun, kata beliau waktu dia keluar daripada bilik Nabi, dia kata, aku telah melihat wajah pengakhiran bagi Rasulullah. Karena apa? Karena wajah itu dikenal sungguh oleh Bani Hashim. Keluarga Bani Hashim kalau nak meninggal macam itulah wajahnya.
kata Sayyidina Abbas radhiyallahu anhu. Jadi beliau kenal sungguh dengan peristiwa tersebut, dan barulah ditetapkan dengan kewafatan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nanti kita tengok pada babnya nanti insya-Allah. Pada menyatakan tentang rambut baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam dan yang berkaitan dengannya. Jadi bila dah bincang berkenaan dengan jasad Nabi, maka kerana itu ulama susun bab khatam nubuwah, kerana masih berkaitan dengan jasad Nabi. Kemudian disusun berkenaan dengan rambut Nabi. Kenapa rambut? Karena ini antara perkara yang paling mulia bagi seseorang manusia tersebut. Maka dikhususkan secara khusus lagi. Tadi secara umum pasal penceritaan tentang tubuh Rasulullah. Kemudian disebut yang paling khusus, iaitu khatam nubuwah, disebabkan ini tanda kenabian Nabi. Kemudian diletakkan bab yang seterusnya berkenaan dengan rambut, karena itu yang paling mulia pada seseorang di kalangan dalam tubuh badan manusia ni, yang dijaga olehnya adalah rambut tersebut. Jadi ini mahkota di atas kepala manusia. Maka disebab tu dibincang bab rambut setelah. Ni munasabah kenapa disusun bab macam tu. Disusun bab tubuh badan Nabi, khatam nubuwah, lepas tu bab rambut. Sebab tu tunggal. Rambut Nabi yang mulia ada 3. Ambil faham, jangan lalai, jangan leka. Jadi di sini ada 3 dimasukkan sini, ada 3 jenis. Panggil hazaf mudhaf ilaih. Mudhaf ilaih dia dihazafkan. Ada 3 jenis maksudnya. 3 jenis, ambil faham, jangan lalai, jangan leka. 3 jenis rambut Nabi. Macam mana rambut Nabi? Yang pertama sebutannya wafrah jua. Ini rambut sampai cuping telinganya. Ini rambut Nabi yang pertama namanya wafrah. Yang kedua namanya limah. Limah sampai ke tengah tengkok. Yang ketiga rambut Nabi namanya jummah, sampai ke bau. Gabung 3 nama apa? Walaj. Wafrah, limah, jummah, walaj. Waw, lam, jim. Ini rambut Nabi sampai ke bau, ada nama jummah. Wafrah ni rambut mana? Ni saya lukis. Saya pernah lukis gambar rambut muka orang, lepas tu dengan rambut. Kali saya tunjuk kat guru saya, Maulana Syekh Yusri. Saya kata, macam ni kah wafrah saya ni? Wafrah ni maksudnya rambut depan ditarik sampai ke sini maksudnya. Bukan rambut belakang ni. Rambut belakang ni kalau pergi cokok sampai sama dengan tupi telinga, wuduh. Dia tuan-tuan pergi ke kedai, bila cokok belakang ni pergi sama dengan telinga ni. Pelik orang tengok. Nabi ni manusia paling segak. Tidak ada makhluk yang paling segak melainkan Nabi SAW. Jadi yang dimaksudkan dengan wafrah daripada depan. Rambut depan ni ditarik sampai sini. Rambut belakang Nabi jummah. Sebab tu boleh jadi rambut Nabi wafrah dan limah dalam masa yang sama. Dan wafrah dalam masa yang sama, ada jummah dalam masa yang sama. Tamam? Tapi kalau jummah, dia tak jadi jummah, dia tak jadi limah. Sebab limah kat sini rambut Nabi. Yang ni kebanyakan rambut Nabi di sini. Dan pernah Nabi sampai ke bahu. Daripada jummah dia panggil. Sebab tu saya sebut yang kedua, sampai pada pertengahan tengkuknya disebut limah, dilupa jangan. Jadi ini jangan kita lupa. Yang kedua dia panggil apa? Limah. Rambut limah dia panggil. Limah sampai tengah ni, macam kita simpan rambut biasa ni lah. Ajaibnya rambut Nabi dalam kitab jarang disebut. Adakah rambut Nabi sekat tu saja? Dan Nabi gunting rambut berapa kali? Berapa kali? Berapa kali ya? Rambut Nabi gunting berapa kali? Berapa kali gunting rambut? Berapa kali Nabi cukur rambut? Cukur rambut. Cukur rambut berapa kali? Itu ya. 4 kali. Nabi cukur rambut 4 kali. Tamam? Ketika haji, ketika umrah ada 3 kali. Haji sekali, umrah 3 kali Nabi cukur. Jadi 4 kali Nabi cukur rambut. Dan Nabi pernah potong rambut. Pernah potong rambut? Berapa? Sekali. Nabi potong rambut sekali saja seumur hidup Nabi SAW. Baik, kita kalau potong rambut sekali kan, agak-agak macam mana rambut kita? Kalau sekali dia potong rambut, panjang mana rambut kita? Tak, dia dicerita oleh sahabat dan juga riwayat sebut sampai sini je rambut Nabi. Maknanya
kalau dipaham oleh kita dengan bahasa tersebut, bahawa rambut Nabi sekat ni saja, tak memanjang. Paling panjang sekat ni sampai ke bawah, tak memanjang lebih. Tapi saya tak masuk dalam kitab ni, cuma saya pernah terbaca dalam satu kitab, cuma saya tak ingat kitab mana saya baca, sebab tu saya tak masukkan. Saya nak cari sampai lah, tak jumpa lah kitab ni, tak tahu dari mana saya ambil. Dan pernah sahabat saya Ustaz Hairul Nizam tanya kepada guru kami Maulana Syekh Yusri Hafizahullah, diceritakan kata rambut Nabi pernah panjang, dan dalam riwayat disebut baginda pernah duduk di atas rambutnya sendiri. So, Nabi kalau duduk, rambut Nabi duduk bawah punggung Nabi, maksudnya rambut Nabi panjang semua. Jadi di sini menunjukkan, kita kata kan rambut panjang kan tasyabbah. Jadi man tashabbaha biqaumin fahuwa minhum, kan tak boleh tasyabuh dengan wanita. Kalau rambut panjang kan ini sama dengan orang perempuan. Tak, Syekh Isri jawab apa? Tak sama. Sebab apa? Sebab orang perempuan pakai tudung. Orang perempuan pakai tudung, tasyabuh kat mana? Kalau pakai jubah, pakai baju Melayu keplekat, rambut panjang belakang, orang tak panggil orang perempuan, orang panggil jantan. Faham? Dia takkan jadi tasyabuh. Jadi saya kata tidak tasyabuh. Kenapa? Kerana perempuan pakai tudung. Tasyabuh ke mana? Tak tasyabuh. Jangan kata tasyabuh. Tak kata ni apa simpan rambut panjang ni macam orang perempuan. Tak sama macam orang perempuan. Tetap dia lelaki. Nah, sebab Nabi ada tocang. Nabi buat tocang. Ada 4 tocang Nabi SAW. Dan tocang kata ulama tidak hanya dikhususkan pada ketika perang, waktu bila pun boleh. Dan tocang bukan khususiat wanita, tak ada masalah. Apa? Tadi lagi duduk pondok bukan buat tocang lah, pening Tok Guru tengok. Hatu kena tengok balik syarat di pondok pula. Tok Guru kata tak boleh, pondok kena botak semua. Tu kena botak. Nah, tu kena ikut syarat di tempat tersebut. Itu lain lah. Itu masalah tu hukumnya lah tu. Kena ikut syarat di tempat tu. Undang-undang sekolah kena ikut. Ada orang kata ada sekolah kena simpan misai jambang. Di sekolah, budak-budak sekolah kita kata 5 simpan misai jambang. Dan sekolah kata tak boleh. Kena cukup misai jambang. Tak boleh. Baik, adakah dikira bersanggah dengan sunnah? Tak. Mengikuti arahan sekolah juga adalah sunnah Nabi SAW. Ni orang yang tak faham saja yang akan menentang bangsa. Orang yang faham dia tak akan lawan. Dia tak betul semua. Karena mentaati pada waktu tersebut dengan arahan dan juga dengan undang-undang pada waktu tersebut juga dikira sebagai sunnah. Jangan lupa benda tu. Jadi ada riwayat sebut kata rambut Nabi panjang sampai macam tu. Tapi selalu disebut dalam kitab-kitab rambut Nabi sampai ke pertengahan tengkuk dan juga di jumbah. Maulana Al-Imam Qutbud Da'wah wal Irsyad Al-Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad radhiyallahu ta'ala anhu wa ardah, beliau menyebutkan bahawa saya telah mengamalkan dengan seluruh sunnah Nabi yang saya mampu, kata beliau. Semua satu sahaja lagi yang dia tak buat, dia kata simpan rambut panjang. Maka sebelum dia wafat, dia simpan juga rambut panjang ke bawah. Dan lepas tu dia wafat. Kena ada juga niat kat kita simpan kali rambut sampai kat ini. Dia ada musalsal, ada hadis musalsal bil jummah, kena yang rambut panjang. Ada musalsal, tapi syarat dia kena simpan rambut panjang baru dapat sanad. Saya pun tak ada sanad tu, sebab tak pernah rambut panjang. Tak ada. Dan kalau simpan rambut panjang, pening kepala, tak boleh nak duduk, sabut. Jadi ada orang yang sesuai rambut panjang, ada orang yang tak sesuai rambut panjang. Tengoklah. Tapi kalau kata boleh simpan, cari Tok Guru yang ada sanad tu, boleh ambil sanad. Saya ada sanad-sanad tu, cuma dapat dengan sudut ijazah sahaja, tidak dengan musalsal. Dapat saya ada ijazah tu, ada ijazah tu. Saya pernah jumpa dengan Abu Yash'arani radhiyallahu anhu, anak murid kepada Syekh Yasin Al-Fadani di Banjarmasin. Saya ke Banjarmasin untuk ambil sanad burtulah, sanad topi. Sanad topi, Nabi pakai topi tu. Jadi saya pergi ambil sanad topi tu, pergi ke Indonesia, terbang ke Indonesia semata-mata nak ambil sanad topi tu ya. Nak pergi ambil sanad tu ya, sebab sanad tu kebetulan yang ada sanad tu di tanah Jawi kita ni, dia salah seorang yang masih hidup pada waktu dia wafat dah, baru wafat berapa tahun yang lepas, 2 tahun lepas ataupun setahun yang lepas, baru ni wafat dia wafat. Jadi saya pergi ke Banjarmasin dengan anak murid saya, dengan Ustaz Siraj, dengan Ustaz Zaki. Kami pergi 2 orang, 3 orang kami pergi duduk 4 hari duduk sana. Dan Alhamdulillah jumpa dengan Abu Yash'arani
dan beliau baca kitab hadis dekat saya dengan kami 3 orang daripada pukul 8 pagi 7 pagi ke tak salah sampai pukul 2 petang. Boleh dikatakan dia baca lebih kurang dekat 60 ke 70 musalsal yang diambil dengan Syekh Yasin Al-Fadani, kemudian bakinya dia ijazahkan terus kepada kami. Masuk hadis musalsal makan belut, hadis musalsal makan cheese, hadis musalsal tongkat, hadis musalsal bukhur, pasang api, asap tu, asap wangi tu, hadis musalsal dengan apa lagi yang pelik-pelik, burtulah, topi. Ada satu musalsal yang pelik yang saya tak sempat ambil dengan dia, musalsal solat, musalsal qunut, macam qunut. Sebab apa dia kata musalsal ni payah dapat? Sebab Syekh Yasin orang tak pernah tahu dia semayang kat mana waktu subuh. Jadi dia. Sebab saat-saat dia duduk Madinah. Duduk di Mekah pula. Dia duduk kat masjid tu pula. Dia ni ashabul qutuh dia panggil. Orang yang Allah Ta'ala lipat bumi. Pernah berlaku. Tak silap saya ni yang baru ni Syekh yang main, Syekh Zakaria. Syekh Zakaria Maki mai baru ni, dia pernah cerita dalam satu kisah beliau, dia pernah khidmat dekat Syekh Yasin, di rumah Syekh Yasin. Waktu tu dah nak sembahyang Jumaat dah. Kat main Jumaat dah ni. Syekh Yasin duduk usap shisha lagi. Usap shisha. Syekh duduk usap shisha sambil rehat. Orang nak main Jumaat ni, Syekh duduk relax ni. Lepas tu Syekh kata dekat dia, Zakaria, hati qahwah, dia kata. Izin qahwah. Dia kata, nak kopi. Dia pun baca kopi. Duk baca sambil duduk. Saya tak main mak dah. Mak dah dekat kan. Baca kopi, tak kat saya. Terus dia minta izin nak keluar. Saya kata, silap. Dia keluar. Dia kata masjid paling dekat dengan rumah Syekh Yasin pun dah semayang Jumaat. Syekh Yasin duduk dalam rumah ni. Ustaz Isya. Keluar-keluar dia duduk pelik. Syekh Yasin tak main Jumaat. Lepas tu pergi sembang. Kita sembang. Seorang kawan dia balik. Lepas main Jumaat tu balik. Jumpa dengan kawan dia. Dia kata, Syekh tak main Jumaat. Dia kata tak main Jumaat. Main Jumaat apa tadi? Lepas Jumaat tadi Syekh baca hadis dekat kami di masjid. Masjid tu dengan rumah Syekh jauh. Lebih kurang dalam 40 minit kalau tak salah saya. Kalau nak pergi ke masjid tu 40 minit. Syekh habis main Jumaat, baca hadis pula. Dia kata bila tak main ni. Rupanya Syekh tu tunggu dia keluar. Keluar saja sampailah masjid tu. Saya sampailah. Baca hadis pula lepas main Jumaat. Jahit, Syekh Yasin, masya-Allah. Itu yang Syekh Abuya Sya'rani kata dekat kami. Dia kata payah nak jumpa Syekh Yasin semayang subuh dekat mana. Tapi ada satu pagi dia kata, saya tidur di rumah atas kawan saya, rumah Syekh Yasin bawah. Dia turun rumah Syekh Yasin waktu semayang subuh. Waktu azan subuh, dia ketuk rumah Syekh Yasin. Syekh Yasin buka terus pintu. Tengok sejadah 2 siap dah. Tunggu dia. Syekh Yasin kata, jom semayang subuh. Elok nak semayang subuh. Syekh Yasin suruh dia jadi imam. Dia kata tak mau. Syekh jadi imam. Syekh pun jadi imam. Dan Syekh baca qunut. Habis baca qunut, terus Syekh minta, Syekh Abuya Sya'rani minta ijazah musalsal bil qunut. Baru Syekh bagi ijazah. Dia kata, hak tu nadir jiddan. Sangat susah nak dapat sangat. Saya pun kata dekat Abuya Sya'rani, ada 2 hari lagi ni. Kalau boleh semayang subuh sekali dengan Abuya, kata sahabat, dia gelak. Dia nak gelak tu dia faham lah maksud dia. Jadilah tu hari ni, benak setiap hari ni. Jadi dia tak pada lah hari ni. Jadi kami dapat ijazah sahaja, tidak dapat dengan semayang terus dengan Syekh. Dan Syekh dah wafat. Itu tengok, wafat ulama, habis terus sanad. Alhamdulillah saya dapat dah sanad musalsal bil burtulah. Tapi saya tak bawa sanad tu. Kalau bawa boleh saya bagi ijazah nanti, insya-Allah kita main nanti insya-Allah. Sanad pakai topi. Topi macam topi koboi. Topi koboi, topi buat kebun. Lepas ni kalau pergi kebun, pakai topi jerami tu ada sanad. Tak pakai saja dapat pahala. Dia pakai topi apa ni? Ada sanad, kata buat elok. Ada sanad sama dengan Nabi SAW. Kalau nak, kalau tak sabar kan, pergi ke pondok, ada sanad. Topi tu pun saya ada. Topi tu saya ambil di Mekah. Ambil di Mekah dekat topi yang disebut oleh Nabi dalam, disebut dalam Syekh Yasin dalam kitab. Topi dia bentuk macam tu. Topi dia macam topi ahli sihir, tapi buat daripada pelepah tamak sak, lepas tu dia jadi panjang tirus, tak ada tempat itu.
Pak kita topi macam biasa. Tapi topi macam biasa tu pun topi jerami, syarat dia topi jerami. Boleh untuk dapat ijazah. Boleh dalam salah. Tamam. Insya-Allah ada rezeki nanti kita bagi ya. Baik. Bab pada menyatakan tarambut baginda Nabi SAW. Tadi Jummah kan? Jummah yang pula yang terakhir sebutannya yang mencacah bahu baginda yang mulia. Ini sampai ke bahu. Rambut Nabi sampai ke bahu. Ini pandang. Ikal mayang rambut Nabi yang sempurna, tidak lurus, tidak kerinting bentuknya. Jadi rambut Nabi ikal mayang. Nah, tidak terlalu lurus dan tidak terlalu kerinting. Itu ikal mayang maksudnya. Sebab tu kalau orang tanya, rambut apa yang paling indah dalam dunia? Maka kita kata baca syama'il. Itulah rambut paling indah. Jadi rambut Nabi adalah mi'yar kepada keindahan. Mana-mana indah saja tengok kepada Nabi SAW. Rambut Nabi, kulit Nabi. Kalau bertanya, kulit warna apa paling cantik sekali? Kulit Nabi. Itu warna dia. Rambut mana paling cantik? Rambut Nabi. Janggut macam mana yang indah? Janggut Nabi. Semua Nabi. Tak ada yang lain yang lintah dalam kepala kita pada waktu semua. Sama? Sebab tu saya ada anak murid seorang di pondok, staf Zawiyah dia cerita dia. Dia nak buat kenduri. Ada Azhari. Azhari dia nak buat kenduri, cerita dia lah. Dia nak buat kenduri kahwin. Kenduri kahwin nak buat 12 Rabiul Awal. Jadi mula-mula tak buat tu, saya tak setuju. Saya kata tak payah buat hari lain. 12 Rabiul Awal ni orang sibuk. Semua pakai maulid waktu tu. Pakai maulid Nabi. Jadi kalau kali nanti payah kenduri waktu tu payah. Buat waktu lain kata, hari lain. Dan kemudian baru saya habaq pula dekat dia. Habaq apa? 12 Rabiul Awal ni bagi kat Nabi cukuplah. Terus duk ambil hari tu. Saya takut hang tak ingat Nabi, duk ingat tarikh kahwin hang. Ni tak? Dia kata nak ambil tarikh tu katanya berkat lah katanya. Tapi lepas tu masuk 12 Rabiul Awal tak ingat Nabi, dia ingat anniversary dia. Kata kita kena sambut ni hari kahwinan kita. Nabi nombor 2. Hak kahwinan dia dulu nombor 1. Kata ni ta'adduban ma'a sayyidina Rasul, beradab dengan Nabi, tak payah buat hari tu, buat hari lain. Nah, hari tu bagi kat Nabi saja. Ingat Nabi saja hari tu. Jadi ingat benda lain kata. Nak buat hari lain silap tak ada masalah. Wah, banyak lagi hari Jumaat berkat. Buat hari Jumaat. Hari apa lagi? Hari Isnin berkat. Hari Khamis berkat. Buat hari tu. Tak mesti tarikh yang tentu-tentu. Tak apa dah, bagus. Memang ada Tok Guru pun tentu. Ada waktu bulan macam mana nak boleh buat kenduri pasal tanya Tok Guru dah. Tapi saya kata 12 Rabiul Awal ni bagi kat Nabi cukuplah. Bagi kita ingat Nabi sungguh-sungguh, jangan ingat dengan benda lain. Faham? Hatta anak kita kalau lahir 12 Rabiul Awal pun waktu tu kita kena ingat Nabi lagi daripada anak kita pada waktu tu. Faham? Nabi khilaf. Ulama kata lahir 8 hari bulan. Mubarak Bashar Al-Falaki kata 8 hari bulan. Dia kira balik tarikh lahir Nabi SAW berdasarkan tarikh wafat Sayyidina Ibrahim, anak Nabi. Karena waktu tarikh wafat anak Nabi berlaku 2 gerhana serentak. Gerhana tu pelik berlaku. Gerhana matahari dengan gerhana bulan. Kalau tak salah saya lah, yang saya dengar pada Maulana Syah, kalau saya silap saya minta maaf. Tapi daripada kiraan itulah, sebab dia kata ni jarang berlaku dalam dunia, hanya berlaku dalam beberapa ribu tahun sekali. Jadi sebabkan tu boleh kira balik, patah balik semua, patah balik boleh tahu tarikh lahir Nabi bila. Lepas tu Mubarak Bashar Falaki dia buat kitab falak dia, pertama dia bincang tarikh lahir Nabi dulu. Sakat. Lepas tu ada satu jalan di Mesir namanya Jalan Al-Falaki. Sebenar nama beliau. Jadi ahli falak yang agung di Mesir, dan dia kira balik tarikh lahir Nabi, tarikh Nabi hijrah berapa, tarikh wafat Nabi, semua berkait dengan Nabi dulu dia kira. Macam tu. Ada ulama kata 9 Rabiul Awal, ada kata 12 Rabiul Awal. Yang 12 ni yang masyhur di kalangan ulama 12 Rabiul Awal. Mubarak Bashar Falaki kata 8 hari bulan. Anak saya nombor 2 lahir 9 Rabiul Awal, salah satu daripada pandangan tarikh lahir Nabi. Tapi Alhamdulillah saya baru teringat saja. Yang kita teringat Nabi, anak punya tarikh lahir baru saja teringat balik. Kata dia lahir hari itu sama. Itu je. Tapi tetap sambut Nabi dulu pada waktu itu.
Nah, kena ada perasaan itu dulu dengan Nabi dulu, jangan dengan yang lain dulu daripada Nabi SAW. Karena nanti Allah Ta'ala takut tarik nikmat tadi kat kita nanti. Sebab kadang-kadang kita dah berikan bagi ada perasaan jealous nanti kepada Sayyidina Rasulullah SAW. Jadi jangan macam tu dengan Rasulullah, kena hati-hati. Ikan mayang rambut Nabi yang sempurna, tidak lurus, tidak kerinting bentuknya, hitam pekat rambut jua janggutnya, tiada uban melainkan sedikit cuma, sikit saja uban Nabi. Sayyidina Anas kata ada 14 ulai uban Nabi SAW. Sebahagian lagi kata ada 20 ulai uban Nabi. Nah, jadi kalau gabung balik 14 dengan 20, ya hampir-hampir 14 masuk dalam 20. Ataupun mungkin Sayyidina Anas melihat pada satu sudut, Sayyidina Ibnu Umar melihat pada sudut yang lain pula. Ibnu Umar yang sebut 20, Sayyidina Anas bin Malik sebut 14. Kita ni kalau kasih macam mana pun kekasih kita, suami kasih kepada isteri, isteri kasih kepada suami, anak kasih kepada ayah, anak kasih kepada ibu, tapi tak ada seorang pun yang kira uban kita, betul tak? Bini kita kasih kat kita, insya-Allah dia kira ada uban kat janggut kita. Tak ada nak kira lah. Dan jangan cuba tanya orang sekali sambil pegang janggut dia, uban nampak ada berapa? Betul. Dia tak ada wajah kira berapa. Banyak wajah lain lagi dia kata kira uban berapa. Dia akan abang banyak tu ya, sikit dia boleh gitu ya, ni dah helai sebut terus. Ini bukti kata apa, perhatian yang diberi oleh sahabat kepada Nabi luar biasa. Semua benda dicatat tentang Nabi, semua benda. Tak ada satu sejarah manusia yang dicatat seluruh kehidupan dia melainkan Nabi SAW. Hatta al-qira'ah, qira'ah dia cara duduk untuk buang air pun diceritakan. Sampai dia bukan Nabi SAW. Hatta cara bersama dengan isteri juga diceritakan. Hampir macam itu sekali. Maknanya apa dia? Karena Nabi adalah khudwah hasanah kepada umat Nabi SAW. Semua benda diceritakan. Nah, tidak ada sesuatu pun disembunyikan, melainkan yang diarahkan oleh Allah untuk disembunyikan. Hitam pekat rambut jua janggutnya, tiada uban melainkan sedikit cuma. Kenapa? Kenapa rambut Nabi lebih banyak hitam daripada uban? Karena kata Maulana Syekh Yusri, untuk digabungkan kedua-dua kebaikan, iaitu kehitaman yang agung, kehitaman yang cantik dan putih yang agung. Waktu orang kalau janggut dia putih, nah nampak putih-putih sikit, nampak gah. Wow. Sebab tu makruh pakai dye warna putih. Ada orang dia rambut tak putih, dia rambut hitam, jadi dia nak bagi orang hormat dia pergi beli dye, dia buh warna putih. Nah, dia buh sikit gini putih, dia buh sini sikit putih, orang tahu nampak kemah. Makruh hukum dia. Makruh orang kerana tujuan tu, kata sebahagian ulama, kalau tujuan tu satulah. Tapi kalau bukan tujuan kala itu, maka hukumnya harus. Kenapa? Yang haramnya warna hitam sahaja. Warna selain daripada hitam, hukumnya harus berasa. Tapi disebabkan kerana niat dia tadi, maka jadi makruh pada waktu itu. Atau ada dalam bab berkenaan dengan syarat. Saya ada kitab tebal ini di pondok. Tajuk dia Ahkamu Asy-Sya'r, hukum hakam rambut tebal ini. Tu dia. Agak nak syarah apa? Dia cerita hukum hakam rambut saja. Rambut orang perempuan macam mana? Kalau potong jatuh duduk kat jamban. Orang main masuk jamban tengok ada rambut itu. Apa dia hukum rambut tu? Haram ke tak haram tengok. Kena hati-hati. Perempuan kena hati-hati. Orang lelaki pun sama juga. Bulu kemaluan, potong-potong tok tepi tu ya. Betul orang tak apa ni. Boleh tak tengok rambut yang macam tu? Perempuan pergi gunting rambut di kedai gunting rambut. Lepas tu rambut tadi bersepah. Macam mana hukum rambut yang bersepah tadi dilihat oleh ajnabi? Adakah dia dikira mustaqil daripada perempuan tersebut, ataupun dia masih lagi dikira sebagai aurat bagi perempuan tadi? Hukumnya haram dilihatnya. Mazhab kita Syafi'i haram hukumnya dilihat rambut tu. Masih haram hukumnya. Nah, hati-hati perempuan. Jaga-jaga rambut tu. Betul hukum akan rambut je terbaik ni. Tu kata Masya. Para ulama kita kalau dia faham sampai sedetail-detail perkara dibahaskan tentang masalah tersebut. Rambut saja pun tak terbaik. Semua hukum akan.
Masalah rambut kerinting, masalah rambut khazak, potong sebelah tinggal, apa hukum dia, buat rambut macam orang buat lah ni, anak-anak muda buat, apa hukum dia, semua dibahas dalam kitab. Baik, hitam pekat rambut jua janggutnya. Jadi Nabi menggabungkan dua perkara, keindahan dan keagungan. Putih agung, hitam cantik. Dan kalau rambut Nabi putih seluruhnya, nanti orang akan kata Nabi dah dimakan usia. Maka kemungkinan isteri Nabi akan berasa dalam hati bahawa Nabi telah tua, dan ini akan boleh menyebabkan mereka akan gugur daripada kedudukan yang mulia. Maka Allah menjaga kedudukan tersebut, maka Allah membiarkan dan memberikan kepada Nabi dengan keindahan sehinggalah Nabi wafat. Jadi tidak berubah, melainkan hanya beberapa tempat saja yang beruban pada wajah Nabi, pada janggut dan juga rambut Nabi SAW. Dan berbeza pandangan para ulama, inai adakah digunakan baginda. Ulama, saya tak letak hamzah situ, saya buat dengan mat, saya buat dengan khasr, tidak mat, tidak ada hamzah. Ulama kerana untuk nak bagi muwafaqah dengan di belakang, untuk baik syair tadi bagi muwafaqah. Dan berbeza pandangan para ulama, inai adakah digunakan baginda. Baik, ulama berbeza pandangan, adakah Nabi pakai inai ataupun tidak di rambut Nabi. Maka yang terkuat kata guru yang mulia. Siapa guru yang mulia yang saya masukkan dalam syair ni? Yang dimasukkan ini adalah Nabi Sayyidina Syekh Yusri hafizahullah taala, cucu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Guru saya lah. Guru sekalian Syekhuna Syekh Yusri menyebutkan yang terkuat, tiada berinai baginda yang tercinta. Nabi tidak pakai inai, mengikut riwayat Al-Imam Al-Bukhari radhiyallahu anhu. Dalam riwayat Syama'il Imam Tirmizi, murid Imam Bukhari, Imam Tirmizi meriwayatkan dua riwayat. Satu meriwayatkan dengan kata rambut Nabi terlalu sedikit ubannya, maka tidak perlu pakai inai. Satu lagi riwayat diceritakan kata pernah dilihat Nabi keluar daripada tempat mandian dan dilihat ada kesan daun inai di rambut Nabi SAW. Bermakna Nabi berinai. Baik, mana yang nak gabung balik? Ni Nabi tak pakai inai, ni Nabi pakai inai. Ini seolah macam ta'arud, berlaku pertentangan. Maka waktu inilah kata ulama diambil pandangan yang lebih kuat pada waktu tersebut, iaitu pandangan Imam Al-Bukhari. Imam Bukhari kata Nabi tidak berinai. Itu kata kata Maulana Syekh Yusri mengikut pandangan tersebut. Jadi katanya Nabi tidak berinai. Jadi Imam Tirmizi dalam Syama'il kata beliau, boleh jadi Nabi berinai pada satu keadaan dan boleh jadi Nabi tidak berinai pada satu keadaan. Berinai untuk menunjukkan harus memakai inai bagi lelaki pada rambut. Yang penting tidak boleh tukar jadi hitam, itu tak boleh. Warna merah tak apa. Baik, rambut warna biru macam mana? Rambut warna merah macam mana? Rambut warna kuning, boleh? Hijau. Bagi mai pondok, rambut hijau. Kata lima mana pula kepala. Kata rambut warna apa pun harus hukum dia. Ya, asal hukumnya harus. Tetapi kalau adat di tempat tersebut itu menjadi simbol ataupun bentuk kepada orang-orang fasik, maka hukumnya haram dipakai pada waktu itu. Kalau di tempat kita, kalau rambut merah, rambut hijau macam tu biasanya ni orang-orang yang tak ada akhlak biasanya. Tak ada untuk guru pakai gitu. Tak ada orang-orang soleh pakai begitu. Biasanya orang ni orang yang tak ada akhlak. Duk pi konsert, pi duk nyanyi, lelaki perempuan rumah ni yang biasa rambut yang macam-macam. Yang macam ni hukumnya jadi haram. Kenapa? Kerana man tashabbaha bi qaumin fa huwa minhum. Baik, kalau perempuan macam tu, kalau lelaki tempat zahir. Kalau perempuan macam tu, perempuan untuk lelaki kata kat dia, saya teringin nak tengok rambut kamu warna hijau kuning. Sebab kita orang Kedah, kata dia. Boleh tak bini dia pergi buat rambut hijau kuning di kedai rambut? Kata sebahagian ulama, boleh untuk suaminya, kerana dia akan pakai tudung. Jadi rambut hijau kuning dia tu lelaki dia tengok, kecuali mak mentua main, tu jam. Dia akan pakai tudung sampai hilang rambut tu, sampai hilang warna, takkan buka tudung. Memang mentua pelik ni, awak tak buka tudung ni, aku main tak buka tudung. Banyak rambut hijau kuning. Fikir tu lelaki, jadi yang panggil apa, buang tebiat, nak bagi tengok bini dia hijau kuning rambut. Baik, kalau dia nak juga, lelaki dia kata nak juga, kalau tidak talak hang lagi, kena buat wajib buat rambut hijau kuning tu.
Hak tak boleh ni kita ni laki sebab apa? Bukan tak boleh sebabkan haram dah. Sebab adat di tempat kita dipakai rambut macam tu biasanya orang fasik. Biasanya. Tamam, itu yang menyebabkan jadi hukumnya tidak boleh. Tapi kalau orang fasik tidak berpakaian sedemikian, maka kembali pada hukum asal. Hukumnya adalah harus. Yang haram warna hitam. Hitam adalah haram. Warna lain harus asal hukumnya. Tapi jadi haram disebabkan kerana yang kita sebutkan tadi. Faham? Itu dalam masalah usul, masalah hukum dalam bab usul. Baik. Yang terkuat kata guru yang mulia, tiada berinai baginda yang tercinta. Yang menginaikan rambutnya yang mulia para sahabat baginda yang setia. Baik. Jadi rambut Nabi dilihat oleh sebahagian sahabat ataupun tabi'in, perawi hadis, dilihat rambut Nabi berinai. Itu macam mana? Kata ulama, itu rambut yang diinaikan oleh sahabat setelah itu. Karena rambut Nabi pernah dibahagikan oleh para sahabat, oleh Nabi sendiri. Nabi yang bahagi. Waktu peristiwa Hudaibiyah, ketika Nabi dicukur rambut, kan hajatul dipanggil dihalang pada waktu kan hasr, yang dipanggil mahsur, dihalang daripada Nabi masuk ke Mekah pada waktu itu, dihalang dan dibuat perjanjian Hudaibiyah. Maka Nabi tahallul di Hudaibiyah. Waktu nak tahallul tu Nabi cukur rambut. Waktu cukur tu lah diagihkan rambut Nabi. Ada yang dapat 3 helai, ada dapat 2 helai, ada dapat selai. Masa tu diagihkan rambut. Nabi sendiri yang agihkan. Dan para sahabat mencukur rambut, dan kemudian dibiarkan rambut tadi terbang dan masuk ke Mekah. Dan itu sebagai tafaul hasan atau optimis akan masuk mereka ke Mekah. Kami tak sampai, tapi sebahagian jasad kami telah sampai ke Mekah. Angin tu bawa terbang rambut tadi masuk ke bumi Mekah. Tu insya-Allah. Lepas tu masuk seluruh tempat. Ini yang Sayyidina Umar datang tanya kepada Sayyidina Rasul. Dia kata, ya Rasulullah, alasna 'alal haqq wa hum 'alal batil? Bukankah kita di pihak yang benar, mereka di pihak yang batil? Nabi kata, bala. Bahkan kata alaysa kan, alasta. Jadi dia jawab dia bala. Nabi jawab bala. Bahkan sungguh kita di pihak benar daripada pihak batil. Itu kata, walima nu'ti lana ad-daniyah. Kalau begitu kenapa diletakkan kerendahan kepada kita ya Rasulullah? Perjanjian tadi nampak macam berat sebelah. Kenapa diletak kerendahan kepada kita? Apa kata Nabi? Ana Rasulullah wa huwa nasiri. Aku adalah Rasulullah dan dia, yakni Tuhan Allah, adalah pembantu, akan membantu. Wahai Umar, jangan bimbang, tahun depan kamu akan masuk ke Mekah. Jangan bimbang, kata dia. Begitu. Sayyidina Umar pun keluar. Tak nak cari siapa pula nak tanya ni. Sayyidina Abu Bakar pula. Ditanya Sayyidina Abu Bakar. Abu Bakar duduk jauh. Kemah Sayyidina Abu Bakar jauh daripada Nabi. Maka dia pun pergi kat Sayyidina Abu Bakar. Tanya soalan yang sama. Alasna 'alal haqq wa hum 'alal batil? Sayyidina Abu Bakar jawab, bala. Pendek. Sama macam Nabi jawab. Sebiji, tak tukar sikit pun ayat. Lepas tu, dia tanya lagi. Walima nu'ti lana daniyah? Kalau begitu kenapa diletakkan kerendahan kepada kita? Sayyidina Abu Bakar jawab apa? Huwa Rasulullah. Tukar dhamir dia. Nabi jawab, ana Rasulullah. Sayyidina Abu Bakar tukar, huwa Rasulullah. Wallahu nasiruh. Allah pembantunya. Tukar dhamir saja dengan tukar dia punya khitab tadi menyebabkan ayat sebiji sama dengan Rasulullah. Lepas tu Sayyidina Abu Bakar sebut, wahai Umar, tahun depan kamu akan masuk Mekah. Jangan bimbang. Sayyidina Umar keluar gabu kepala. Hai, soalan sama, kok jawapan beza-beza sikit. Tak, sama sebiji jawab. Duduk jauh. Koklah ada internet kan, hantar kata lagi kalau Umar tanya jawab macam ni tu. Sayyidina Rasulullah tak ada. Ini dalil kata hati Sayyidina Abu Bakar adalah bersatu dengan hatinya Nabi SAW. Kenapa? Karena hub, karena cinta. Jadi waktu itu dibahagikan dan ada sahabat yang simpan rambut Nabi. Setelah itu sampai Nabi wafat. Sayyidina Muawiyah simpan gigi Nabi SAW. Dan waktu ketika beliau wafat, beliau meletakkan gigi Nabi di mata. Dia kata kepada anaknya, kalau aku wafat nanti, ambil gigi ini, letak di mataku dan kafankan aku. Sayyidina Imam Ahmad, kalau minum air, dia akan letak 2 helai ke 3 helai rambut Nabi SAW dalam air.
diletakkan rambut Nabi. Dan waktu dia wafat, dia pesan kepada anaknya untuk diletakkan rambut tadi di bawah lidah. Dia kata, nanti aku meninggal, buka mulut aku, ambil rambut tu, letak bawah lidah. Kenapa? Karena nanti kalau malaikat Munkar Nakir datang tanya soalan, man rabbuka, aku buka mulut nak jawab saja, nampak rambut tu, insya-Allah dia tak tanya lah. Selesai. Tawassul, bukan tawassul, ini istirasah dengan Nabi SAW, tabarrukan dengan asar Nabi SAW. Maksud dia orang yang takkan ditanya. Macam tu juga Sayyidina Muawiyah, nampak gigi Nabi yang ada dekat mata dia, insya-Allah tak akan ditanya lagi dengan soalan pada waktu tersebut. Jadi maksudnya peristiwa para sahabat mengambil asar Nabi sebagai tabarruk itu adalah perkara yang berlaku dan tidak diingkari melainkan oleh orang yang ada penyakit dalam jiwa dia saja. Orang yang malah dan tidak membaca dan tidak arti, iaitu. Dan para imam, satu Imam Nawawi kata apa? Imam Nawawi kata di sini dalil menunjukkan kata boleh bertabarruk dengan asarnya salihin. Imam Nawawi sebut dalam syarah Sahih Muslim, kata ni bukan bertabarruk dengan asar Nabi saja, asar salihin. Sebab apa? Sebab tu kalau kita tengok balik para masyayikh, para ulama bertabarruk dengan asar salihin yang terdahulu berlaku. Kita kena tahu sini mana tempat Tuan Guru Haji Omar Zuhdi pernah duduk. Tering kita nak duduk, dia selalu duduk kat mana? Selalu duduk kat situ. Tering kita nak duduk kat situ, duduk sandak kat bawah tempat dia pernah sandak duduk. Tabarrukan biasa disolihin dengan asarnya orang-orang soleh. Imam Nawawi waktu wafat, sebelum wafat Imam Nawawi pergi ke Mesir. Ni ajaib, Imam Nawawi pernah pergi ke Mesir, tapi tak abad ke orang. Nabi tak abad ke orang, sebab kalau dia habaq tak pergi ke mana dia, orang akan sambut dia macam raja. Jadi dia pergi senyap-senyap. Yang tahu hanya orang yang rapat dengan dia saja dia pesan, bawa dia, dan dia pesan jangan bagi tahu. Dia pergi lawat apa? Lawat Sayyidatina Nafisah, lawat Sayyidina Zainab, lawat Sayyidatina Aisyah, anak kepada Imam Ja'far Sadiq di Medan Sayyidah Aisyah. Kemudian bawa dia, ni kata depan sana lebih kurang 1 kilometer ada makamnya Imam Syafi'i. Jom kita pergi wahai Imam. Imam Nawawi berdiri kat situ, dia teriak. Dia kata, aku tak pasti, dia kata, kalau Imam Nawawi, Imam Syafi'i masih hidup, adakah dia akan terima aku sambut, terima aku ni sebagai tetamu dia ataupun tidak? Ni muharrir mazhab Syafi'i, khidmat kepada mazhab Imam Syafi'i luar biasa. Tuan, Imam Nawawi ni, kalau kita baca kitab-kitab dia ni, nak ajaib Imam Nawawi ni, maksudnya semua kitab mazhab dia baca habis. Sebab tu dia boleh tahrir mazhab. Umur 45 tahun wafat, bila dia baca semua kitab. Maknanya kalau ditulis balik kitab-kitab dia, apa kata, kalau dikira balik kitab-kitab yang dia tulis, maknanya duduk dalam perut tu dia tulis lah. Kalau ikut helaian kertas kitab yang dia tulis, dia kira balik, semasa dia dalam perut mak dia lagi dia duduk tulis kitab dah. Tu panggil mubalaghah lah. Nak kata apa? Banyaknya kitab tulis dengan umur dia yang singkat. Bila dia baca, bila dia mengaji, bila dia dia ngajak lagi, menulis lagi, baca lagi, hadir ke masyayikh lagi, bila ni orang panggil ujubatuz zaman. Kitab mana yang dia tak baca dalam mazhab Syafi'i? Kalau tidak, dia tak boleh jadi muharrir dalam mazhab. Dia boleh pilih pandangan ini yang terpilih, pandangan ini yang mukhtar, pandangan ini yang sahih, pandangan ini yang asah. Tak senang. Hatu dia nak kena faham semua kalam mazhab, nak kena tahu semua kalam ashab Syafi'iyah, baru dia boleh untuk nak nilai semua benda tadi. Ajaib Imam Nawawi ni, masya-Allah. Cuma kata ulama, satu saja yang menjadi kesedihan bagi umat, Imam Nawawi tidak tulis kitab usul fiqh. Dia tulis kitab fiqh, usul fiqh tak tulis. Seolah-olah macam dia nak tinggal, dia kata bagi orang lain sama. Saya aku tulis semua lagi, tak ada orang nak buat ajar apa lah. Aku buat semua lagi, tak tinggal buat sikit. Usul dia dalam mana? Dalam kitab dia. Dia tak tulis kitab secara khusus. Usul dia kena baca semua kitab-kitab dia baru tahu usul dia macam mana. Ajaib Imam Nawawi ni, insya-Allah. Jadi bila disebut macam tu,
Jadi kita pergi ke Imam Syafi'i, kita bahasa orang kita nak buat kemah boleh nak pergi ke Imam Syafi'i. Imam Nawawi duduk jauh. Kata kalau Imam Syafi'i hidup lagi agak-agak dia terima dah menangis. Basah janggut dia waktu tu. Terus balik ke Nawar. Sampai di Nawar, tak berapa lama lepas tu meninggal. Dalam perjalanan balik tu, Imam Subki tahu Imam Nawawi main. Tapi dia rasa sedih. Sebab apa? Imam Nawawi tak abad. Macam mana Imam Nawawi masuk Mesir tak abad? Dia pun ligan Imam Nawawi. Rupanya Imam Nawawi dah arah balik dah ke Dimashq, ke Nawar, di kampung beliau. Tak sempat dia sampai ke kampung Imam Nawawi. Imam Nawawi dah wafat pada waktu itu. Bila sampai dengar berita Imam Nawawi dah wafat, dia pun sedih sungguh-sungguh. Pergi ke Darul Hadis Ashrafiyah di Dimashq. Dia pun tanya kat orang di sana, di mana tempat Imam Nawawi dulu mengajar dulu. Dia pun tunjuk di situ kerusi dia. Dia pun terus pergi helek dia punya ni pipi dia dekat tempat duduk Imam Nawawi. Pergi helek pipi dia tu. Sebab apa dia kata? Mengambil barakah dengan tempat duduknya Imam Nawawi radhiyallahu anhu. Imam Subki sama dia mujtahid mutlak. Bukan mujtahid saja, mujtahid mutlak. Buat macam tu. Imam Syafi'i, Imamuna Al-A'zam pun sama juga. Tabarruk dengan Nabi, tabarruk dengan asar salihin. Apa dia? Sayyidina Imam Ahmad. Imam Ahmad waktu duduk dalam penjara, Imam Syafi'i hantar surat melalui Imam Rabi'. Imam Rabi' pergi bagi surat tadi. Imam Syafi'i kata dekat Imam Rabi', wahai Rabi', pergi bagi surat ni dekat Imam Ahmad. Jangan buka, bagi dia buka. Sampai di sana Imam Ahmad buka surat tadi, menangis Imam Ahmad. Bila Imam Ahmad pun buka jubah dia, bagi hadiah terus. Nah, ambil jubah ni. Dia tulis apa dalam surat ni? Kata dia, Imam Syafi'i bagi tahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dia bermimpi jumpa Rasulullah. Rasulullah bagi tahu kepada Imam Ahmad, pesan kepada Ahmad agar dia berteguh dengan apa yang dia pegang, karena nanti dia akan bersama dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tu aku seronok sungguh, kata dia. Nak ambil jubah ni hadiah, kata dia. Sebut jubah tu hadiah, bawa balik kat Imam Syafi'i. Balik kat Imam Syafi'i, Imam Syafi'i tanya, macam mana? Dia kata dah sampai dah. Dia bagi apa-apa tak? Dia ada bagi apa-apa tak? Ada kan? Apa dia? Jubah. Tamai jubah. Imam Rabi' dalam hati ni waktu duduk balik jubah tu, dia duduk teringin jubah tu. Imam Rabi' duduk balik, dia duduk pegang jubah tu. Kalau dapat kat aku jubah ni, elok juga. Tapi dah tok guru punya banyak. Imam Syafi'i kata mai jubah tu. Lepas tu Imam Syafi'i pun ambil. Imam Syafi'i kata, jangan duk bimbang lah, aku nak rendam ya. Dia kata, tu ambil balik kahang lah. Dia kata, untuk guru, untuk wali. Imam Syafi'i wali besar. Imam Syafi'i kata, jangan duk bimbang, aku bagi kahang. Dia kata, hak ni nak rendam saja. Maka direndam untuk apa? Untuk syifa, kata dia. Jubah Imam Ahmad tu direndam untuk diambil ubat. Ni ada orang main-main dengan kita. Biasa cerita benda ni buat Wahabi ni, mungkin ada ni 2-3 orang ni. Dalam set. Kata kita tu, ada lagi dia kata ayat tu nak sikit. Main lah. Ada lagi ayat nak sikit dia kata. Cerita dongeng apa pula ni? Cerita kabut apa pula ni? Ni yang riwayat cerita ni Imam Baihaqi dalam Manaqib Imam Syafi'i. Imam Baihaqi ulama besar hadis, dan dia riwayatkan kisah tu dalam Manaqib Imam Syafi'i. Bacalah kita. Dah lah pemalah Wahabi dulu tu. Apa benda lagi yang buruk bergabung dua benda ni? Taklah hati Wahabi. Jadi cukup pada tu. Tak sebutlah Wahabi banyak-banyak kali, lagi dia dikerah hati. Baik. Jadi para sahabat yang menginaikan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tengok lepas tu saya sebut apa? Bertabarruk dengan rambut baginda, tidak ingkar melainkan yang buta. Tu. Bertabarruk dengan asar Nabi dan salihin, ini tidak akan ingkar melainkan orang yang buta mata hatinya sahaja. Saya dah sebut tadi kisah-kisah para awliya dan para salihin. Tadi kan kata, mereka kata tabarruk dengan asar Nabi saja boleh. Nampak? Kita kata tak, dengan salihin pun boleh. Buktinya para ulama menunjukkan contoh tauladan tersebut. Kita tak kata perbuatan ulama tadi sebagai dalil, tapi kita katakan perbuatan mereka berdasarkan dalil. Itu faham tak? Faham tak bahasa? Kita tak kata perbuatan ulama itu dalil.
Jadi apa ni, belajar pondok kena pandai waktu nak berdepan dengan mereka ni, dengan cara jangan sebut tok guru membuat ni, takkan mengerti pada dia. Jangan buat jawab macam tu. Jawab macam tu mereka akan kepok kita cepat. Jangan jawab macam tu. Kita kata tok guru buat benda tu, takkanlah tok guru buat tak ada dalil. Tu jawapannya. Faham? Kita tak kata tok guru buat tu dalil. Kita kata tok guru buat tu mesti berdasarkan dalil. Jadi buat takkan tak ada dalil dia buat. Faham? Adik? Oh adik. Gerak kawan-kawan tu, teruk sangat tengok tu. Dia. Dia. Patah balik semula ke dunia nyata. Alhamdulillah, dia ganti Abang Wildan. Tidak aja tidur dia ni. Alhamdulillah hari ni dia tak tidur. Alhamdulillah. Tidur sambung lagi. Ni, tengok ni, tengok sini. Oh, kemah ni. Budak-budak biasalah kan. Kita pun duduk tidur dalam kelas. Ustaz tahu lah kan. Tak apa, tidur tak apa. Jangan berlari dalam kelas tu. Tidur tak apa. Dapat berkat juga tu. Tapi lagi eloknya kalau jaga. Itu lagi berkat. Boleh adik? Boleh tak? Boleh tak? Angguk dulu. Angguk dulu. Angguk pun tak berani. Kau kena tanya. Jika kamu tidak mahu percaya, tidak ingkar waqi' hanya yang gila. Kalau kamu tak mau percaya dengan benda ni, tidak ingkar yang waqi', melainkan yang gila saja. Maksudnya la yunkirul waqi' illa al-majnun. Orang gila aja yang ingkar dengan realiti. Tentu ingkar lah, benda realiti dah berlaku sungguh dah benda tadi. Kamu tu ingkar benda-benda yang dah berlaku, dan ulama-ulama memang melakukan perkara tersebut. Bukti menunjukkan kata tabarruk dengan asar salihin itu adalah dibenarkan. Sayyidina Nabi Allah Ayyub ketika mana mandi, waktu ketika nak berubat dengan penyakit yang terkena kepada beliau, dengan ujian Allah Ta'ala bagi, dilihat ada orang panggil apa, belalang mah waktu tu. Jadi dia pun ambil belalang tadi, simpan. Lepas tu Allah Ta'ala tanya, Allah Maha mengetahui. Tanya, kamu buat apa tu wahai apa ni Ayub? Kata Nabi Allah, Ayub, saya tidak mahu meninggalkan barakah yang diturunkan olehmu ya Allah. Maksudnya ni yang berlaku ni, benda ajaib-ajaib ni mesti barakah. Tu saya ambil simpan benda tadi. Jadi para nabi juga mengambil barakah dengan apa? Dengan asar solihin, dengan belalang. Jangan buat. Syirik. Nabi Ayub syirik. Gila Wahabi ini. Itu yang perkataan paling mudah untuk mereka. Nabi Allah Yaqub alaihissalam ambil tabarruk dengan kainnya Nabi Allah Yusuf alaihissalam. Kena kat mata dia, celik balik pada waktu tersebut. Asar salihin ni kalau baca balik dalam kitab-kitab para, dalam Quran sendiri Allah Ta'ala sebut bersaja-saja, banyak sungguh. Bukan sikit, banyak. Sebab tu kita ni kena keluar daripada sifat kebinatangan tu, kena bersuhbah dengan para salihin, insya-Allah dapat manfaat. Anjing Ashabul Kahfi, anjing, tapi disebabkan bersuhbah dengan Ashabul Kahfi, masuk syurga. Tamam? Jadi kita ni kalau berjiwa anjing, kena temanlah dengan orang soleh, insya-Allah dah masuk syurga walaupun tu ada anjing tu lagi. Faham? Ni dah lah nafsu macam anjing, tapi tetap kawan dengan anjing-anjing juga. Macam mana jadi orang soleh kan? Lagi duduk dalam kandang, duduk dalam sangkak anjing. Faham ni? Tu bahasa kasar lah, tak apa. Dia panggil bahasa sufi. Sebab dalam sufi ada beberapa jenis nafsu. Ada nafsu keanjingan, ada nafsu kekhinziran. Tak sebut yang bahasa yang kekhinziran, nampak comel sikit kan. Ada yang kesyaitanan. Yang keempat saya terlupa, kena tanya tu. 3 ni syaitan. 3 dah, itu pun dah geli kita dengar. Baik.
Jika kamu tidak mahu percaya, tidak ingkar waqi', hanya yang gila 2 minit. Dan baginda menyarankan pada kita agar memuliakan rambut, jangan hina. Jadi Nabi menyarankan kepada kita untuk memuliakan rambut. Sebab tu sebahagian ulama mengatakan bahawa tidak dituntut kepada kita untuk membotakkan kepala kita sentiasa, kecuali ada sebab. Kecuali seperti mana yang diamalkan oleh para guru ketika para murid masuk ke pondok potong rambut, yang tu tidak ada masalah kerana ada sebab. Tapi kalau tidak ada sebab apa-apa, maka tidak dituntut orang tadi untuk menggunting dan mencukur rambutnya pada waktu. Tapi kalau di pondok, kalau kita buat macam tu kerana tafaul hasan dengan bercukur pada hari Rabu contohnya, moga-moga masuk cahaya ilmu ke dalam kepala kita selama 40 kali, 40 hari. Cukup kepala kita 40 kali, jadi selama 40 Rabu contohnya, maka itu akan menambahkan dan juga memasukkan ilmu dan seumpama. Maka itu salah satu daripada tafaul hasan, dan itu dengan tujuan tersebut tidak ada masalah. Tapi kalau bukan dengan tujuan tersebut ataupun dengan saya saja suka nak botak, kecuali kalau kepala dia memang ada kutu banyak, dia kata kalau saya ada rambut tidak ada kutu kan. Lepas tu kalau momok dia, Masya Allah ya Rabbi ya Karim, jenuh beli shampoo. Jadi dia kata saya lebih senang dengan botak. Itu lain, itu kena ada tujuan, ada sebab, tak apa. Tapi kalau tak ada tujuan apa, saya saja nak botak kerana trend ni kan tak ada tujuan, ada trend. Artis ni botak, rupanya saya ikut botak ni, botak dia. Tidak dituntut, kerana rambut adalah mahkota, bukan pada wanita sahaja, juga kepada lelaki. Lelaki juga rambut adalah mahkota. Ingat, rapikannya dengan minyak yang mulia dari pokok yang didoakan nabinya. Jadi nak pakai macam mana minyak rambut kita ni? Pakai dengan minyak zaitun. Itu minyak yang didoakan oleh Nabi, iaitu pokok yang didoakan Nabi, iaitu pokok zaitun. Sebab tu Nabi sebut kuluz zait wadahinu bihi fa innahu min syajaratin mubarakah. Kerana pokok zaitun ni adalah pokok yang banyak manfaatnya, daripada daun sampailah kepada akarnya, semuanya bermanfaat. Dan pokok zaitun adalah pokok yang tumbuh di dalam rumah para Nabi alaihi salatu wassalam. Dan pokok zaitun telah didoakan oleh 70 orang Nabi dengan keberkatan pokok zaitun. Jadi zaitun ni Masya Allah tabarakallah, bagus untuk digunakan, daripada buahnya, daripada akarnya, daripada pokok batangnya, daripada daunnya, semuanya baik. Dan lelaki jangan kerap menyisirnya. Ini adab sisir rambut. Lelaki jangan kerap sisir rambut. Itu antara hikmah juga Tok Guru suruh cukur rambut di pondok. Kenapa? Kerana nak bagi sibuk dengan mengaji, bukan duk sibuk duk berhias. Lelaki lah, tak pergi duduk depan cermin, dia duduk pergi betul, pakai kepiah. Lepas tu duduk pergi betul, lepas tu pakai kepiah. Tak kerja. Baiklah botak, kata dia. Lepas tu kalau botak ni, kalau dia buat kepiah pun, nak pergi ke mana-mana pun, dia jadi segan. Dia nak pergi masuk tempat-tempat belak. Ini bukan budak pondok kan ni. Nak tengok masuk tempat tak elok. Kan dah kena kalau kata, ni macam pondok ni. Tapi lah dah payah lah nak beza, tak apa. Nak beza. Jadi trend lah, kepala botak pun pakai trend lah habis semua. Pakai seluar jean, seluar ketat, kerak habis semua, kepala botak juga. Takkan nak kata pondok. Dah juga. Ayah tadi. Dulu ada dia punya bentuk pelajar. Sebab tu para penuntut ilmu kena ada hay'ah dia, kena ada bentuk baju dia, pakaian dia, kena pakai dengan pakaian penuntut ilmu. Bagi nampak ada gahnya penuntut ilmu. Orang ada hormat pada waktu tersebut. Masing-masing madrasah ada pandangan masing-masing. Ada pondok santri pakai serban. Pondok saya tak bagi pakai serban. Serban hari Jumaat saja. Saya punya pandangan. Pondok saya pakai songkok dengan pakai kopiah putih. Ada hari pakai kopiah putih, ada hari pakai songkok. Nak bagi mereka tawaduk sikit. Kalau dia pakai serban, lagi dia jadi macam dengan Tok Guru. Kemah gitu. Tok Guru je pakai serban. Jadi Tok Guru ni pakai serban. Ni waktu jadi santri ni pakai songkok aja. Hari Jumaat saya bagi untuk ambil sunnah Jumaat. Itu pakai. Tapi hari lain tak jadi santri. Sebab ada sebahagian pondok, kalau di Indonesia khususnya, yang pakai kopiah putih hanya Tok Guru saja. Ada tempat macam tu. Kopiah putih Tok Guru.
Ada seorang ni, dia penceramah, dia main ke pondok tu pakai kepiah putih. Budak pondok main tegok dia, tak boleh pakai kepiah putih, padahal dia penceramah. Dia kata hak pakai kepiah putih ni tok guru je, pergi tukar kepiah. Ui, dia tengok budak tu kecil besar, dia kata, hai budak ni kecil besar. Rupanya budak tu tak tahu kata dia penceramah. Iklan tak tengok. Tengok iklan, dia tengok pergi tegok tu, maksudnya dah jadi pengetahuan am dah bagi dia. Yang pakai kepiah putih tok guru, yang pakai serban lebih lagi lah. Sampai tahu tu. Tapi tempat kita tak, tempat kita tak ada adat macam tu. Pakai kepiah putih tak apa, tak ada masalah. Tapi jangan pakai songkok ni politik. Jangan. Songkok ni pakai orang Melayu lama, kita pergi politik pula, letih kita. Pening pula pakai songkok pun pakai bagi habis kot politik. No, saya suruh pakai ni kerana bagi tawaduk sikit, bagi dia memang suruh belajar. Dulu mereka ni masa masuk zawiyah, anak hantar cakap dengan kita, dia tak face. Dulu masuk di pondok, mereka duduk di universiti dulu, sembang dengan sama-sama kawan mereka, anak hantar. Saya kata masuk pondok cakap saya, jangan duduk anak hantar. Sebab nak cakap anak hantar, jangan Arab anak hantar ya. Anak sampai habis dekat Arab, sampai ke hantar. Betul. Ni tang anak Arab, tang hantar ya Arab, tengah-tengah Melayu, tengah. Kalau betul dia cakap Arab, cakap daripada anak tu sampai ke hantar tu tutup semua dengan Arab. Semua betul. Tak boleh cakap anak tu ya Arab, hantar ya Arab. Baik, saya kata tukar saya. Sesuatu cakap anak hantar. Anak ni aku. Anak ni aku cakap dengan tok guru, cakap anak ni aku. Mai kat tok guru Haji Hashim. Anak ingat nak pergi kuajak. Tu kuajak kalau dengar cakap itu, kalau dengan tok guru cakap dia tu ni biadab senang. Dan cakap saya dengan tok guru. Dan kalau cakap dengan tok guru jangan duk hantar. Ada duk hantar. Tok guru hantar sihat. Ui, lagi hebat. Lagi hebat terbalik. Lagi hebat. Anak sihat, hantar sihat. Tiba terbalik rupanya. Kawan pun mengaji baru 2 hari, boleh anak hantar ya, dia tertukar. Anak sihat, hantar sihat. Alhamdulillah. Anak main dengan siapa? Pening kawan tu. Jawab ke tak jawab ni? Tak tahu tanya siapa ni. Satu saya di pondok ni terang nak tune tu, kat sebulan juga. Saat-saat main cakap dengan saya, anak cadang macam saya nak pergi, tapi tadi anak ni saya nak pergi. Takut kena tukar. Saya ambil ni daripada Tuan Guru Haji Abdullah Lubuk Tapah. Tok Guru Haji Abdullah cukup marah kalau anak murid cakap dengan dia ataupun tulis dengan beliau dalam surat guna anak. Kata dia kalau nak tulis anak, tulis Arab daripada awal dah. Jangan duk anak sikit saja. Arab tu dengan hantar. Hak lain semua Melayu. Tak mahu. Cakap saya, kita ada bahasa Melayu, kita ada saya. Saya tu lebih lembut. Kalau orang Indonesia dia ada bahasa dengan tok guru, ada bahasa tinggi lagi dengan tok guru. Dia tak panggil antum, dia panggil jenengan. Jenengan tu tinggi lagi. Bah kiai panggil atas lagi daripada tu. Kita orang Melayu kita ni dia agak lemah sikit dalam bab tu. Tok guru lalu, kalau nak berdiri tok guru lalu tu dia cukup payah, dia rasa macam lekeh. Betul tak? Bayang. Dia nampak tok guru lalu dia tak boleh nak bangun. Dia angkat tangan sambil duduk atas kursi. Tok guru sihat lah. Macam tu lah. Dia tak boleh nak bangun, nak hormat dengan tok guru tu. Tak boleh. Dia rasa lekeh waktu tu. Kenapa nak kena bangun? Kita disuruh bangun untuk memuliakan alim adalah kerana ilmu yang Allah Ta'ala bagi kepada dia. Dan kerana Allah dah pinjam sikit apa yang Allah Ta'ala beri kepada dia. Maka kita muliakan yang tadi bermaksud kita memuliakan Allah SWT sebenarnya. Itu sebenarnya. Jadi tak perlu rasa segan macam tu. Para santri, para murid patutnya bila nampak tok guru kena berdiri, duduk dulu. Bagi tok guru lalu dulu. Bukan dia jalan depan tok guru. Tak payah jalan depan tok guru. Ni tok guru duduk jalan, dia pun jalan kat depan tok guru. Kecuali waktu malam. Malam tak apa depan jalan depan tok guru. Sebab takut ada lubang, bagi dia jatuh dulu. Baru tok guru kemudian. Bukan tok guru kemudian jatuh. Baru tok guru dia tahan dulu. Depan tak apa, malam tak apa, siang tak boleh. Tu tengok juga bayang tok guru. Tok guru bayang kok mana? Bayang kok sini ke kok sini? Kalau bayang kok sini, jangan duk gagah pi langkah bayang tu. Pi duk belah ni. Dah jaga benda tu. Hal ini disebut oleh Syekh Muhammad Awamah dalam kitabnya Ma'alim Irsyadiyah, Adab Menuntut Ilmu. Satu hari ketika mana seorang mufti daripada Halab
main mengajak di pondok beliau. Lepas tu ada seorang Syekh Abdullah Sirajuddin duduk di sebelah kanan, ada seorang Syekh lagi duduk sebelah kiri. Mufti ni tengah berceramah dekat sahnul masjid. Ni dekat kawasan lapang. Matahari naik, bayang-bayang makin panjang. Kemudian nampak Syekh Abdullah Sirajuddin duduk di sebelah kanan ni, bagi isyarat dekat Syekh duduk sebelah kiri, suruh pergi ke belakang sikit. Kenapa? Rupanya kaki Syekh duduk sebelah kiri ni duduk atas bayang Tok Guru tu. Dia suruh pergi belakang sikit gitu. Rupanya kaki tu duduk atas bayang, suruh pergi belakang. Syekh Muhammad Awamah yang pengarang kitab ni, anak murid ni, dia kata ajaib, dia kata tak pernah tengok adab ni, melainkan orang yang mempunyai adab nubuwah, adab kenabian sahaja yang ada adab macam ni. Sebab tu Nabi tidak ada bayang. Kenapa? Kerana tidak boleh dipijak bayang Nabi, dan tidak ada orang boleh tidak menghormati Nabi SAW. Sebab tu Allah tidak jadikan bayang pada Nabi. Disebut oleh Imam Bajuri dalam Mawahib Laduniyah, Nabi tidak ada bayang. Karena kalau Nabi ada bayang, ada orang nanti mungkin dengki dengan Nabi, dia nak pijak Nabi, tak boleh dipijak bayang Nabi. Allah putuskan terus, tak boleh nak buat apa kat Nabi. Nak pijak bayang tak boleh. Ta'adduban ma'a sayyidina Rasulullah SAW. Kita faham macam tu, insya-Allah Allah Ta'ala akan bagi kepada kita adabnya. Orang yang adabnya tinggi, adik, zakat tidak ni. Kalau adabnya tinggi, ilmunya akan jadi luar biasa dengan iman. Itu insya-Allah. Tamam. Sikit lagi. Dan lelaki jangan kerap menyisirnya. Lelaki dengan sisir rambut selalu, itu sikap wanita jangan dilupa. Ni orang perempuan saja sisir rambut ni. Biar orang perempuannya tu kerja dia. Kita jangan tiru macam tu. Kita kena sekali-sekala. Ikutilah petunjuk Nabi yang mulia, takkan rugi di akhirat dan di dunia. Lelaki kena sikat rambut jarang-jarang. Hari ni sikat, esok tak sikat. Lusa sikat, tulat tak sikat. Gitu cara dia. Tapi kita ni sikat tak sikat pun pakai serban. Sikat ke tak sikat pakai kopiah. Apa masalahnya? Tak ada masalah apa. Tamam? Jadi kalau kata hari tu tak mau pakai kopiah, contohnya jalan. Ini kalau kata panjang pula cerita ni, no? Lah cerita. Saya ada seorang guru saya ni namanya Muhammad Sultan. Meninggal muda. Dia meninggal umurnya 35 tahun. Dan beliau muhaddis, hafal 10,000 hadis Nabi SAW. Dan beliau satu hari saya jumpa dia tengah jalan. Dia tengah duduk jalan, saya pun jalan nak pergi kedai makan dekat tepi jalan, lapak ni, bawa balik daripada Azhar, daripada masjid nak pergi kelas dia. Kelas dia di rumah, baca kitab Tadribur Rawi, syarah mustalah hadis. Jadi saya nak pergi kelas dia, pergi tengok, dia pun makan di gerai hak saya nak makan. Gerai tu pula tak ada kerusi. Jadi makan tepi jalan ni, roti bubuh daging, roti bubuh kibdah tu, hati kambing tu, hati lembu. Dekat hati lembu goreng, bubuh dalam tu. Saya nak pergi kedai tu, tengok-tengok Syekh duduk dulu, nak patah balik jauh, duduk tengah lorong, kedai tu duduk tengah lorong. Saya patah balik, Syekh tengoklah. Syekh kata, Muhammad, tahan. So Syekh beli banyak juga tu. Tu Syekh kata, fadhal, makan. Saya kata, tak apa, syukran, jazakumullah. Dah ada nak makan. Sambil duduk makan, saya duduk terfikir. Yang pertama, Syekh ni muhaddis, makan tepi jalan. Yang kedua, makan berdiri. Banyak benar ni. Kalau buka lagi kitab hadis, habis dah ni. Muhaddis makan tepi jalan, tak tutup rambut, dia tak ada piah. Yang ni semua dah habis dah syarat-syarat untuk riwayat hadis ni. Itu zaman riwayat lah. Tapi ni kalau nak beradab dengan adab tu maksudnya. Kita tak boleh ni. Duk dekat hati ni. Lepas tu Syekh tanya dia, nak lagi? Nak tambah? Saya tak cukup saya. Tak, nak tambah? Saya kata, ya, saya tambah lagi. Syekh pun tambah lagi. Memang dah lepas pun. Syekh pun tambah, saya pun tambah. Lepas tu Syekh tarik saya balik tepi. Tu Syekh tanya kat saya, Muhammad, nak tanya kat saya, apa hukum makan tepi jalan? Berdiri pula tu? Saya dah fikir. Dia terus tanya dari masa makan tepi jalan, berdiri pula macam mana? Saya kata Allah. Padahal duk tanya lagi ni, kita duk buruk sangka tadi ni. Bukan buruk sangka, saya duk soal. Tu saya kata macam ni. Dalam kitab-kitab hadis dulu memang sebut macam tu. Tok guru tidak boleh makan kedai tepi jalan. Kata Syekh Muhammad Awamah, Syekh Muhammad Abu Syahbah,
Ulama Azhar Al-Syarif, ketua para ulama muhaddisin di Al-Azhar satu ketika dulu. Ini Syekhul Masyayikh, Syekh kepada Syekh Ali Jumaah Abdullah, Syekh Muhammad bin Muhammad Abu Syahbah. Ada kitab Al-Wasit fi Mustalahil Hadis. Kata beliau dalam kitab tersebut, itu adatnya orang dulu. Adat sekarang tidak lagi begitu. Dan adah muhakkamah, tengok balik di tempat tersebut. Kalau tok guru makan dekat kedai makan, dikira jatuh tak muruah tok guru tadi. Kalau adat di tempat tadi tidak menjatuhkan muruah, tidak ada masalah. Kita di Mesir, kata dia, itu tidak menjatuhkan muruah. Dulu sahaja macam tu, sekarang tak lah. Syekh Muhammad Awwah kata, Syekh Muhammad Abu Syahbah kata, tok guru kalau makan tepi jalan sekarang tidak lagi bermasalah. Kenapa? Karena telah menjadi adat yang muntasyirah, yang dah berbiasa orang makan buat benda tu. Tak ada masalah. Yang kedua, kita makan berdiri. Hang pun tahu, di Mesir ni orang kecil tepi jalan. Nak duduk macam mana, dia kata kursi pun tak ada. Kata Syekh Yasin Al-Fadani, kata dia pernah makan dengan Syekh Abdullah Siddiq Al-Ghumari, macam kita makan sekarang. Syekh Yasin makan dengan Syekh Abdullah Siddiq Al-Ghumari. Betulan pula, saya orang Jawi, Syekh orang Arab. Syekh Abdullah orang Arab, Syekh Yasin orang Jawi. Dia kata, mereka dua pun pernah makan tepi jalan macam kita buat sekarang, tapi ada kerusi. Sebab di Mekah ada kerusi, waktu tu mereka boleh duduk. Kita tak ada kerusi, nak duduk macam mana? Kan di tempat ni kan zan, berlakunya najis. Jadi baik-baik berdiri. Karena masih lagi ada pandangan ulama tentang masalah makan berdiri, yang hukumnya makruh, kecuali kalau kata ada sebab yang mendesak untuk buat macam tu, maka hukumnya harus pada ketika tersebut. Bahas habis semua. Lain kali Syekh pun kata saya, selesai dah makan, aku pun dah kenyang. Bila tok guru kenyang, baru boleh mengajak, kata dia. Kalau lapak makruh wala mufti buat fatwa, tok guru mengajak makruh ketika mana sedang marah, sedang lapar, sedang mengantuk, sedang bosan, sedang mengantuk dia lapar. Beberapa keadaan tu makruh kalau dia mengajak. Jadi aku dah kenyang, tak boleh dah mengajak. Saya selepas tu guru saya cerita kat saya, Syekh Ahmad cerita kat saya, kamu tahu Syekh Muhammad Sultan tu siapa dia orang ni? Saya kata saya tak. Saya pun kenal Syekh macam tu saja. Maksudnya pergi lawat sahabat dengan Syekh bersama sekali, berteman dengan Syekh, tapi saya tak tanya banyak. Sebab saya sempat sikit saja dengan Syekh. Kata Syekh Muhammad Sultan ini orang yang kasratul ru'a, kathirul ru'a, banyak mimpi jumpa Nabi. Boleh dikatakan setiap minggu dia akan mimpi jumpa Sayyidina Rasul sallallahu alaihi wasallam. Setiap minggu akan mimpi jumpa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Saya baru tahu setelah dia wafat. Ini salah seorang guru saya yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Moga-moga kita dapat ambil manfaat dengan kisah-kisah yang disebut tadi itu semua. Kisah-kisah tadi itu sebenarnya beri panduan kepada kita dalam hidup. Bagaimana memahami nas kitab. Karena kita baca kitab, tapi nak faham nas tadi perlu bersohbah dengan masyayikh. Baru kita faham, oh rupanya macam ni nak faham kitab ni. Lepas tu kata para ulama, Syekh Ali Jumaah sebut, kitab kalau dibaca tapi tidak diletakkan pada zaman yang sepatutnya, maka ketika tersebut orang tadi akan jadi jumuh. Tetapi kalau kitab dibaca melihat kepada zaman yang dia baca, insya-Allah dia akan jadi orang yang terbuka dan akan jadi seorang yang memahami nas tadi dengan pandangan mata seorang faqih yang sebenar. Insya-Allah. Jadi insya-Allah kita akan temu habis dah bab yang seterusnya, bab pada menyatakan celak baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Celak mana bukan celaka tu, celak. Baca bagi elok. Celak Nabi SAW. Saya silap baca Allah. Nanti kita akan baca selepas solat Zuhur insya-Allah taala pada pukul 2 suku insya-Allah. 2 suku kita akan berkumpul semua. Insya-Allah kalau ada kekuatan berdoa kan, semoga diberi semangat insya-Allah. Ada rezeki, mana tahu boleh khatam kitab ni. Hari ni tak tentu ni. Mana tahu ni boleh khatam insya-Allah. Okey, 2 suku insya-Allah kita jumpa balik pada petang. Wassalamualaikum Muhammad. Pertamanya saya mohon ampun, mohon maaf kalau ada terkasar bahasa, tersilap dalam bicara. Khususnya saya berbicara di depan para guru yang dimuliakan oleh Allah, para guru-guru sesepuh, guru-guru tua kita di sini yang banyak mendidik umat. Saya mohon ampun kalau saya ada terancang dalam bicara saya di depan para guru. Dan sebenarnya sikap para guru yang ditunjukkan di pondok Tuan Guru Haji Omar ni adalah sifat yang luar biasa sebenarnya, luar biasa. Ini santri, pelajar kena ambil contoh yang besar dengan para guru kita. Seorang lagi berilmu orang tersebut, lagi tawaduk orang tadi. Lagi berilmu orang tadi, lagi tawaduk orang tersebut. Jadi itu dalil ilmunya orang tadi.
Jadi yang berilmu kan duduk di atas ni sebenarnya. Ini yang duduk di bawah ini yang berilmu. Kenapa telah beramal dengan ilmu yang sebenar. Moga-moga Allah memuliakan para guru kita. Moga Allah Ta'ala memanjangkan umur para guru kita. Moga Allah Ta'ala memberikan kesihatan kepada para guru kita, dan diberikan kebaikan kepada seluruh warga Pondok Lanai, Pondok Tuan Guru Haji Omar Zuhdi, diberikan dengan kebaikan dunia dan akhirat berkat junjungan besar Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Insyaallah kita akan jumpa pada petang ini, pada dua suku petang ini insyaallah. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillahirabbil alamin. Saya serah kembali kepada Tuan Guru.